action ni. Boleh ambil sikit-sikit lah. Tak, cikgu je lah. Aku tak biar. Sama jincang, slow sikit. Kemerosotan berlaku selepas tahun bermula tahun 90-an, di mana pada ketika itu kelapa sawit dibawa masuk ke Johor. Tanah gambut boleh ditanam kelapa sawit. Jadi oleh kerana kelapa sawit mempunyai permintaan yang tinggi, jadi kebanyakan penanam nenas ni beralih kepada kelapa sawit. Jadi disebabkan oleh itu, kita telah mengadakan beberapa program lah seperti penanaman semula, dan bila masuk tahun 2000, keadaan telah berubah. Kan? Okey, jadi antara kalau yang dikucap di Ala Bukit Di tahu tak? Kan? File dia yang file timbul dia apa semua dah ni lah. Semua ada dalam ni. Semua ada dalam ni, cerita behind dia. Kini kita dah mula mengorak langkah dengan program-program yang lebih komersial. Kalau dulu banyak kita tanam secara kecil-kecilan, di mana kita diberikan tanggungjawab, diberikan peruntukan kerajaan untuk membangunkan pekebun-pekebun kecil sebagai social obligation. Kita punya tanggungjawab kepada masyarakat kampung yang dulu menanam nenas memang dianggap sebagai petani miskin. Tapi kini dia berubah wajah. Selain daripada hikmat nasihat, Lembaga Nenas juga telah memberi dari segi sulur nenas lah dengan nilaian 400,000. Selain daripada itu, bantuan yang kita berikan adalah bentuk pemasaran untuk memasarkan hasil-hasil produk MD itu di peringkat tempatan maupun kita untuk tujuan ekspor lah.
bantuan yang telah diberikan daripada Lembaga Nenas Malaysia, iaitu daripada segi suluh. Untuk 10 ekar diberikan 200,000 biji suluh. Untuk seekar diberikan 20,000 suluh. So daripada Lembaga Nenas sendiri, dia ada memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan cara penanaman nenas dan penjagaan. Banyak lagi yang rosak. Kalau ini Kalau yang ni pun ya, ni dah perangkat dah teruk ni. Sampai dia ke dalam ni, dia punya apa? Keras. Buat dia dah rosak ni. Tengok. itu kan pokoknya tegak tadi. Tapi dia tetap kena juga. Sebab itu kita galakkan supaya dia ada penutup buah. Untuk MD ni dia very sensitif kulit dia. Jadi kalau ni lah perangkat ni. Dia luka daripada dia kecil lah luka. Jadi bila besar buat dia dah masak, luka dia ke dalam. Dia kena apa ni, kena black heart. Saya pada asalnya mula dengan 1 ekar tanaman tu untuk mengisi masa lapang lah lepas balik sekolah. Tapi selepas penghasilannya tu menguntungkan, jadi saya teruskan lagi daripada 1 ekar, 2 ekar. Kemudian sampai sekarang ni saya dah ada 40 ekar lah tanaman. Kita sudah lama dalam pasaran, kita dah ada klien-klien kita sendirilah. Dah lama dengan kita. Jadi sampai sekarang kita kekal lagi lah. Banyakkan kita pergi negeri USA dan Jepun. Yang lain negeri-negeri Arab. Tempatan 20% saja. Kami di bahagian Pelayanan dan Inspektorat Lembaga Perinasan Nenas Malaysia biasanya akan mengawal, memeriksa kilang lah, berkala sebanyak seminggu sekali. Apa yang kita cek ialah nenas kaling yang dimasukkan dalam tin. Kita cek dari segi keseragaman potongan, dari segi keseragaman warna, supaya dia nampak standard mengikut kitanya piawan yang ada di itulah di Lembaga Nenas.
Untuk menghadapi pasaran baru ni, kita perlu bersaing dari segi variety. Jadi saya telah merancang dan telah membawa masuk benih nanas MD2 yang berasal daripada Hawaii. Selepas ke Hawaii, benih ni telah dipindahkan ke Costa Rica dan akhirnya di Filipina. Dan MD2 ni merupakan satu variety nanas yang dah agak lama di pasaran dan mempunyai permintaan di mana-mana pasaran pun. Kita baru perolehi lebih kurang 15,000 benih tissue culture. Di mana tissue culture ini kita akan transfer ke nursery dan kemudian kita akan pindahkan ke ladang, di mana ladang di sinilah di Ahli Bukit kita belum lagi kita belum lagi transfer kepada pekebun-pekebun yang berdaftar lah. Bagi pengesahan cap jari DNA itu, setakat ni kita telah mengesahkan cap jari DNA bagi benih MD2 bagi pembekal-pembekal MD2 di Malaysia. Tujuan kita buat kajian ni adalah kajian menggunakan tanaman menggunakan Shiba-Shine. Jadi kita nak buat sesuatu yang kelainan sikit di tanah gambut sebab sekarang ni masalah kos tenaga. Tenaga, jadi kita gunakan Shiba-Shine ni. Bila kita gunakan Shiba-Shine, kita akan mudah mengawal rumpai. Rumpai hanya dikawal di lorong ni saja. Mana lorong antara plastik dengan plastik dan berkawan sekaki. Jadi dalam sebelum kita tanam ni pun kita dah baja. Tempoh kajian terangkan pada saya sikit macam mana? Ya, manakala tempoh kajian kita buat antara 11 hingga 12 bulan. Itu bergantung pada pertumbuhan pokok lah. Sebab ni tanaman gunakan Shiba-Shine, kita nak tengok sama tak gunakan yang tak gunakan Shiba-Shine. Gunakan Shiba-Shine ni kita baja adalah awal sebelum kita pasang plastik ni. Mana kita baja awal, lepas tu baru kita pasang plastik. Bermula daripada tahun 2012 kita mulakan tanaman dan sehingga kini
Kita dah ada lebih kurang 2,000 ekar lah yang dah bertanam, tapi permintaan China yang saya akan pergi ni insya-Allah kita akan menandatangani MOU lebih kurang 100 kontena sebulan. Jadi saya pun tak tahu, masalah saya sekarang ni untuk menanam lebih luas kita tidak mempunyai tanah. Dan untuk commercial punya plantation, untuk kita orang kata boleh pengeluaran yang stabil, yang konsisten, kita sekurang-kurangnya ada seorang pengusaha tu kena ada 50 ekar tanah. Ya, give to me. Dari segi ketahanan buah untuk ekspor ke luar negara boleh bertahan selama 1 bulan selepas daripada aktiviti menuai indeks 1. Dari segi tahap kemanisan buah tu, indeks BRICS dia iaitu 15 sampai 20% berbanding dengan nenas-nenas lokal ni kebanyakan dia punya BRICS bawah 15%. Kualiti buah MD2 ni sangat baik sebab berbanding dengan yang nenas-nenas lokal macam Morris, MD2 tak lidas. Tujuan pemilihan tanah bukit ni salah satu faktor dia iaitu untuk kemudahan mekanisasi ladang. Sebab kita tanam MD2 ni dalam big scale akan memerlukan ramai pekerja. Tetapi melalui penggunaan mekanisasi ladang, kita akan dapat mengurangkan jumlah tenaga kerja. Teruskan. Lepas ya. Pihak kami daripada Lembaga Nenas Malaysia memantau semua eksporter, pengeksport di seluruh Malaysia dan JTP Trading adalah salah satu eksporter yang berada di negeri Johor. Pihak kami memantau daripada perjalanan buah itu untuk dihantar ke luar negara dan juga pihak eksporter hendaklah mematuhi spek sebelum buah itu dihantar ke luar negara. Jadi spek-spek yang ditetapkan oleh packaging house adalah seperti buah mestilah mempunyai berat yang mencukupi seperti 1.5 hingga 1.8 memenuhi keperluan ekspor. Saya memang nakkan perubahan yang besar dalam industri nanas keseluruhannya, tapi fokus saya adalah untuk menanam nanas variety MD2 yang saya sebutkan tadi secara besar-besaran dan memang kita rasa kita boleh mencapailah matlamat saya untuk mewujudkan beberapa orang jutawan nanas ni melalui program yang kita dah rancang begitu rupa lah.